Baiklah, selamat sejahtera. Berikut merupakan rumusan bagi Akta Pendidikan 1996 yang kita pelajari sebentar tadi. Baiklah, terdapat beberapa fungsi Akta Pendidikan 1996 yang kita ketahui. Yang pertama sekali adalah ia bagi menekankan subjek sains dan teknologi di dalam pendidikan bagi melahirkan pelajar yang berpengetahuan tinggi dan juga berkemahiran. Baiklah, fungsi yang seterusnya adalah ia bagi memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia sebagai kegunaan pelajar dalam kehidupan mereka sehari-harian. Dan yang seterusnya adalah fungsi Akta Pendidikan 1996 adalah juga untuk menyatukan kaum-kaum di Malaysia, terutamanya dalam kalangan pelajar. Baiklah, fungsi Akta Pendidikan 1996 yang terakhir adalah ia bagi menitik beratkan ilmu pengetahuan sebagai satu perkara yang penting untuk disampaikan kepada generasi muda pada masa ini. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada peranan Akta Pendidikan 1996. Peranan Akta Pendidikan 1996 yang pertama adalah ia menjadi garis panduan atau rujukan pelaksanaan pendidikan. Peranan Akta Pendidikan yang kedua adalah ia menjadi peraturan yang perlu dipatuhi oleh institusi di Malaysia. Okey, seterusnya adalah peranan yang ketiga. Peranan Akta Pendidikan 1996 ianya akan mewujudkan sistem pendidikan yang sistematik di negara kita. Peranan Akta Pendidikan yang keempat adalah ia akan mewujudkan kelestarian pendidikan di negara kita. Yang kelima adalah mewujudkan kesaksamaan peluang pendidikan di negara kita. Peranan Akta Pendidikan yang keenam adalah dapat memartabatkan bahasa Melayu di dalam kalangan generasi pada masa kini. Antara kesan positif Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia adalah salah satunya kurikulum kebangsaan dapat ditingkatkan. Selain itu, pendidikan swasta dan pendidikan prasekolah atau awal kanak-kanak juga dapat dimajukan dengan lebih tinggi. Selain itu, pendidikan teknik dapat difokuskan lagi. Selain itu, pendidikan khas juga dapat ditumbuhkan dengan berlakunya komunikasi antara kaum-kaum seperti kaum Melayu, Cina, India dan Bumi Putera yang lain. Terdapat banyak kesan positif yang terdapat dalam pelaksanaan Akta Pendidikan 1996. Namun begitu, terdapat juga kesan negatif di sebaliknya. Antaranya adalah penswastaan pendidikan. Yang kedua, berlakunya pendidikan menjadi sebagai satu alat perdagangan di pasaran dunia. Yang ketiga adalah pengangguran yang berlaku di Malaysia. Yang keempat, iaitu merupakan suatu permasalahan yang amat ketara, iaitu penyukaran pembentukan bangsa Malaysia. Apabila kita bercerita tentang Akta Pendidikan Kebangsaan 1996, sudah pasti ada cabaran yang perlu dihadapi. Baiklah, cabaran yang pertama ialah dari sudut pemikiran masyarakat Malaysia. Masyarakat menjadikan pendidikan sebagai sebuah alat untuk pekerjaan ataupun jawatan-jawatan tertentu. Seterusnya yang kedua ialah dari sudut pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Bukan itu sahaja, terdapat dua lagi cabaran utama untuk merealisasikan Akta Pendidikan Kebangsaan 1996. Cabaran tersebut ialah dari sudut untuk menyatukan kaum di Malaysia. Hal ini kerana terdapat lagi kelemahan untuk menyatukan kaum di Malaysia, iaitu kita masih gagal untuk merapatkan jurang, terutamanya dari sudut bahasa, budaya, politik dan ekonomi. Dan cabaran yang terakhir ialah hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia. Kita masih lagi gagal untuk menarik lebih ramai pelajar cemerlang khususnya daripada negara-negara asing untuk menuntut ilmu di institut pengajian tinggi yang terdapat di Malaysia.